Mesyuarat Majlis Tanah Negara MTN yang ke-78 pada 29 Januari 2021 telah menyaksikan penyatuan julung kalinya semua negeri di Malaysia dalam bidang pengurusan perhutanan negara yang telah menjangkau usia 120 tahun. Pada mesyuarat tersebut, semua kerajaan negeri telah bersetuju dan menerima dasar perhutanan Malaysia yang menggariskan hala tuju yang jelas kepada sektor perhutanan dalam mendepani cabaran-cabaran baru di peringkat domestik dan antarabangsa. Saya ingin tekankan bahawa dasar perhutanan Malaysia ini adalah dasar kita bersama. Kita semua harus bertindak dan memainkan peranan yang lebih aktif sebagai ejen konservasi dan penggerak pembangunan sosio-ekonomi negara. Dan saya berharap agar usaha bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam melaksanakan kelima-lima objektif dasar perhutanan Malaysia akan terus padu bagi mencapai sasaran yang telah dihasratkan. Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu lagi topik yang saya kira jarang-jarang sebenarnya dibincangkan tapi amat penting sebenarnya untuk diwar-warkan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Topik yang kita pilih hari ini ialah Komited Kekal Hijau. Dan tetamu yang sudah pun ada bersama saya di studio ruang bicara ini, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, iaitu Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dah lama jugalah kita bertemu di ruang bicara. Terakhir kita berbicara soal mineral. Betul. Jadi terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Sama. Terima kasih bernama kerana jemput saya. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini juga merupakan satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, dan sekiranya anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini, jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baiklah, semalam 21 hari bulan Mac kita menyambut Hari Hutan Antarabangsa, dulu dikenali sebagai Hari Perhutanan Dunia. Sedunia. Sedunia. Jadi telah pun ditukar kepada Hari Hutan Antarabangsa. Dan yang menarik juga, sempena dengan sambutan Hari Hutan Antarabangsa kali ini, Kementerian juga melancarkan apa yang disebut sebagai Dasar Perhutanan Malaysia. Jadi ini juga antara isu sebenarnya yang akan kita bincangkan nanti bersama dengan Yang Berhormat Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Tetapi sebagai permulaan ini barangkali menarik jugalah Datuk Seri. Kadang-kadang orang juga ingin tahu apakah signifikan ataupun pentingnya bila kita sebut tentang sambutan Hari Hutan Antarabangsa itu sendiri. Apa yang disumbangkan ke arah Malaysia? Yang penting kita kena faham hutan dan manusia tidak boleh dipisahkan. Macam irama dan lagu juga. Manusia perlukan hutan. Betul. Dan sebenarnya hutan memerlukan manusia untuk mengekalkannya. Kalau kita lihat dari segi sejarahnya, pengisytiharan Hari Perhutanan Sedunia telah pun disetujui oleh Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa Bersatu pada 21 Mac 1972. Dan ini usul untuk menyedarkan masyarakat mengenai pentingnya hutan, memelihara dan memelihara untuk kesejahteraan masyarakat manusia dalam soal menjaga kelestarian dan kestabilan alam sekitar. Pada tahun 2012, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, United Nations General Assembly, telah mengisytiharkan pada 21 Mac setiap tahun sebagai Hari Hutan Antarabangsa. Asalnya Hari Perhutanan Sedunia, akhirnya pada 2012 diisytiharkan sebagai Hari Hutan Antarabangsa. Dan semenjak itulah Hari Hutan disambut pada 21 Mac setiap tahun di seluruh dunia. Dan ia bertujuan juga untuk meningkatkan kesedaran kita, kesedaran masyarakat untuk hargai hutan. Bagaimana kita nak memupuk kesedaran masyarakat untuk menghargai kepentingan semua jenis hutan dan juga pokok-pokok di luar kawasan hutan yang
amat penting kepada kelangsungan hidup dan sudah tentu ia memberi keselesaan dan kesejahteraan kepada kehidupan seharian masyarakat termasuk kita. Okey, sesuatu yang menarik juga lah. Saya juga nak dapat pandangan Datuk Seri lah sebelum kita bercakap tentang dasar perhutanan Malaysia ni. Ada sebelum ini pada tahun 1992 kalau saya boleh ingat lah, ada apa yang disebut sebagai Rio Earth Summit, dan itu juga ada ketetapan-ketetapan yang telah dibuat semasa summit tersebut. Jadi apakah kita masih lagi mengikuti ataupun memenuhi segala ketetapan yang dibuat sempena dengan Rio Earth Summit pada tahun 1992? Ya, memang itu komitmen kita di peringkat antarabangsa. Penyertaan Malaysia dalam sidang Rio di Jeneri Rio pada 1992. Kita memberi komitmen untuk memastikan sekurang-kurangnya 50% kawasan negara kita diliputi hutan. Dan kita berjaya mengekalkan komitmen kita, malah kita melebihi sasaran, dan kerana itu kita mahu terus melaksanakan polisi dasar-dasar dan menggerakkan rakyat secara keseluruhan untuk memastikan bukan hanya kita berjaya untuk memenuhi komitmen kita, tapi pentinglah kita pastikan kita negara yang kekal hijau dan terus memastikan kehidupan masyarakat baik dengan adanya hutan. Kita juga menetapkan, saya ingat lagi Datuk Seri, bahawa telah pun digadget sebagai hutan simpanan kekal ataupun disebut sebagai PRF, iaitu seluas 10.92 juta hektar. Jadi apakah masih lagi jumlah itu masih lagi dikekal? Kita terus kekal dengan komitmen kita sebagaimana yang disebut. Sebab itu dalam kita mengurus hutan dalam negara kita, kita punya kaedah dan pendekatan yang tersendiri, yang bukan hanya komitmen daripada kerajaan di peringkat persekutuan, tapi oleh kerana hutan ini milik negeri, kuasa kepada negeri, maka kita sentiasa melakukan usaha-usaha bersama dengan kerajaan negeri dan pelbagai pihak lain untuk pastikan supaya peratusan hutan yang kita ingin kekalkan sentiasa dapat dipenuhi. Dan sebab itu kalau kita lihat misalnya, kalau kita nak lakukan penebangan misalnya, kita tidak sewenang-wenangnya membiarkan mana-mana pihak untuk buat tebangan. Sebab itu apa juga keputusan, misalnya kita laksana kami dipanggil CTT, Catuan Tebangan Tahunan. Maknanya kerajaan negeri nak buat tebangan hutan mesti lah mematuhi peratusan yang kita tetapkan untuk memenuhi peratusan tadi. Ia diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tanah Negara dan dibawa perbincangan dengan kerajaan negeri, dan akhirnya melalui pendekatan ini salah satu daripada beberapa pendekatan lain yang akhirnya kita masih berjaya. Namun kita tidak puas hati, usaha-usaha yang lebih kita lakukan, termasuklah program-program penghijauan Malaysia untuk usaha-usaha penanaman yang lebih bagi kita mencapai malah lebih daripada apa yang kita inginkan untuk pastikan negara kita kekal hijau. Okey, sesuatu yang bagi saya menarik jugalah sempena dengan sambutan Hari Hutan Antarabangsa yang disambut semalam. Apa yang diperkenalkan ialah dasar perhutanan Malaysia. Ini juga satu isu yang cukup penting sebenarnya. Walaupun ada pihak yang mengatakan bahawa sambutan Hari Hutan Antarabangsa itu tidak ada sesuatu yang baru, ianya masih lagi menggunakan konsep dan juga pendekatan yang lama dan sebagainya. Tetapi komen Datuk Seri berkaitan dengan isu ini tu. Pertama, saya ingin sebut dan sudah tentu ia amat membanggakan kerana dalam sejarah negara kita sejak merdeka, inilah satu-satu dasar yang dibentuk yang mana merangkumi ketiga-tiga wilayah, Semenanjung, Sabah dan Sarawak di bawah dasar perhutanan Malaysia. Saya ingin sebut bahawa sebenarnya usaha untuk menggubah dan bentuk dasar ini bukan baru. Ia telah dilakukan sejak tahun 2011 lagi. Ketua Pengarah Jabatan Perhutanan yang ada sekarang menjadi
berfungsi kepada Jawatankuasa Teknikal yang telah membuat engagement awal di peringkat jabatan. Dan selepas itu secara resminya kita mula menggobal, membuat libat urus dengan kerajaan negeri, dengan pelbagai pihak mulai tahun 2016. Dan ia secara berterusan dan akhirnya pada mesyuarat Majlis Tanah Negara yang ke-78 ia jadi bentang dan dipersetujui, maka dengan itu ia dilancarkan sempurna dengan sambutan Hari Hutan Antarabangsa. Maknanya kalau ada pihak yang mendakwa bahawa kita lakukan ini meneruskan kerajaan dahulu, ia tidak betul. Kerajaan dahulu pun nak mendakwa bahawa ini adalah hasil lagi juga tidak betul, kerana ia telah dilaksanakan sejak 2011 lagi. Jadi secara berterusan. Yang pentingnya ini hak rakyat dalam negara ini, dan sudah tentu semua pihak mesti berbangga kerana dasar ini dasar yang menjaga kepentingan rakyat Malaysia secara keseluruhan. Bayangkan kalau negara kita sudah tidak ada hutan, kering kontang sebagaimana tanah digurun, tentu kita tidak hidup selesa. Sebab itu kita perlu atur dasar yang juga menjadi rujukan ketiga-tiga wilayah, dan sudah tentu dengan adanya kita harap usaha kita untuk menghijaukan bumi kita ini akan terus dapat dilaksanakan, dan kesungguhan itu diterjemahkan dari dasar perhutanan Malaysia. Okey, penekanan dan juga intipati dasar perhutanan Malaysia ini mungkin boleh kita kongsi bersama, Datuk Seri. Ramai yang ingin tahu juga sebenarnya. Yang penting saya ingin sebut bahawa kalau kita lihat satu perkara, saya nak sebut bahawa dan ingin jelaskan bahawa pengurusan hutan di negara ini ia adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Itu perkara asas yang perlu kita faham. Maknanya dasar perhutanan Malaysia ini tidak sesekali mengambil alih tugas dan kuasa kerajaan negeri. Sebab itu engagement dan sesi libat urus, mendapat pandangan, persetujuan kerajaan negeri dilakukan. Dan ia akhirnya berjaya kerana soal kuasa kerajaan negeri ini memang sudah termaktub dalam perlembagaan yang tidak boleh kita ubah. Dan setiap negeri dia ada kuasa untuk menggubal dan mengurus hutan masing-masing. Ini kuasa dan hasil kerajaan negeri. Ini fakta yang perlu kita pegang. Dan sekali lagi saya nak jelaskan bahawa dasar ini tidak mengambil alih kuasa yang ada pada negeri. Justru dari segi penetapan strategi kita dan juga pelan tindakan di bawah dasar ini, dia merupakan hak mutlak negeri-negeri Semenanjung, Sabah dan Sarawak, serta tentulah dia signifikan dengan kepentingan dan keperluan negeri. Maknanya apa yang kita buat ini juga mengambil kira kepentingan semua negeri. Sabah, Sarawak dan juga negeri-negeri di Semenanjung. Yang kerana itulah kalau kita nak baca dasar perhutanan Malaysia ini, ia perlu dibaca bersekali dengan dasar-dasar bertulis yang lain yang sedia ada sebelum ini yang berkaitan dengan pengurusan hutan di ketiga-tiga wilayah. Dan ingin saya jelaskan yang penting, dasar perhutanan Malaysia inilah satu dasar yang saling melengkapi antara satu sama lain, dan sesekali saya ulang tidak mengurangkan apa-apa juga peruntukan di mana-mana dasar lain yang ada, sama ada di ketiga-tiga wilayah ini. Dan sebab itu saya percaya kalau kita membaca sebagaimana disebutkan tadi, dia tafsirannya mesti jelas dan apa juga dalam dasar perhutanan Malaysia ini boleh ditafsir sebagai menghad kawasan negeri. Tidak boleh begitu. Maknanya tidak ada satu pun perkara yang tertulis dalam dasar perhutanan negara ini yang menghadkan kawasan negeri. Itu satu perkara yang perlu kita faham. Yang penting apa yang kita gubal ini dia menjaga kepentingan Malaysia secara keseluruhan dan juga kepentingan negeri. Ini dan sudah tentulah ia akan membolehkan kita mempunyai satu hala dan arah yang sama. Ini yang penting yang termaktub dalam dasar perhutanan Malaysia. Bila Datuk Seri sebut tentang soal itu, bila Datuk Seri menyebut tentang kuasa kepada kerajaan-kerajaan negeri,
tidakkah akan timbul kesukaran nanti apa pula kuasa yang ada di peringkat persekutuan dalam usaha untuk mengawal bahawa apa yang ingin kita capai itu bila kita sebut tentang menjaga hutan kita dan sebagainya itu boleh dicapai sebenarnya? Tidak timbul sebenarnya soal itu kerana saya sebut tadi dasar ini melengkapi antara satu sama lain. Okay. Dan sudah tentu ia dengan jelas tertulis apa bidang kuasa dan yang ada di peringkat persekutuan dan apa bidang kuasa yang ada di peringkat kerajaan negeri. Okay. So tidak ada pertindahan kuasa, pengambilan kuasa dan sebagainya. Yang penting ialah saling melengkapi antara satu sama lain kerana kalau kita lihat dalam dasar perhutanan Malaysia ini dia ada elemen-elemen utama yang terkandung dalam dasar inilah. Mungkin kita boleh kongsi tentang elemen-elemen utama itu. Okey. Sebab itu kalau kita lihat selari dengan apa yang kita panggil kenyataan dan rasional dasar yang ditetapkan menerusi dasar ini, ketiga-tiga wilayah di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Pertama, semua kita iktiraf bahawa hutan adalah khazanah warisan yang strategik. Maknanya komitmen persekutuan, wilayah di Sabah dan Sarawak dan juga di Semenanjung membuat komitmen bahawa hutan inilah satu khazanah warisan strategik. Ini perkara penting. Okay. Itu satu. Kemudian kita juga memberi penekanan dalam dasar ini iaitu untuk mengekalkan kawasan hutan yang mencukupi. Okay. Satu. Dan ia juga kita bersetuju untuk diurus melalui satu urus tadbir yang baik berdasarkan prinsip-prinsip pengurusan hutan yang berkekalan. Mana ini komitmen penting. Semua bersetuju ini khazanah utama. Okay. Bersetuju ia diurus dengan urus tadbir yang baik. Ini penting. Itu menyebabkan bahawa dasar ini akan memperlihatkan suatu kerjasama yang erat antara kerajaan di persekutuan dan juga kerajaan negeri. Selain itu kalau kita lihat dasar perhutanan Malaysia ini juga menggalakkan penyertaan masyarakat dan semua pemegang taruh yang berkaitan dalam soal-soal pemeliharaan, pemelihara dan juga pemeliharaan dan pelindungan hutan itu sendiri. Maknanya elemen-elemen utama seperti pembangunan kapasiti, kita nak penyelidikan soal pembangunan, soal yang berkaitan dengan perkomersialan, inovasi, termasuk soal penyelidikan sumber manusia, menyediakan sumber keuangan cukup bagi menambah baik pengurusan hutan serta pembangunan sumber hutan. Ia semuanya diberikan tumpuan untuk diperkasakan melalui beberapa objektif yang digariskan dalam dasar ini. Maknanya semua perkara yang saya sebutkan tadi diperhalusi, dibincang, dibersetuju bersama dan akhirnya dibentuk dalam satu dasar yang membolehkan komitmen ketiga-tiga wilayah ini dibina dan akhirnya kita akan dapat memastikan usaha kita untuk mengekalkan hutan sebagai satu khazanah strategik dapat kita lakukan secara bersama. Okey, Datuk Seri, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, saya percaya anda juga mungkin ada persoalan-persoalan yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio. Jadi jangan lupa gunakanlah kemudahan dua talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 0326979767 dan juga 0326979768. Kerana saya percaya anda juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga soalan kepada tetamu saya yang berada di studio itu, yang berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Kita jumpa selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Komited Kekal Hijau. Dan ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Tadi pun Datuk Seri menyentuh tentang kuasa yang diberikan kepada kerajaan-kerajaan negeri bila kita bercakap tentang dasar perhutanan Malaysia ini. Tetapi ada juga yang dimainkan di luar sana. Ada negeri-negeri yang dikatakan menggunakan peluang ataupun menggunakan apa yang disediakan ini sebenarnya untuk mendapatkan hasil dan sebagainya.
sebagainya, dan kadang-kadang kita lihat pencerobohan hutan berlaku, pembalakan berleluasa dan sebagainya. Jadi ini yang dipersoalkan oleh banyak orang. Kalau dah kuasa itu, bagaimana nak mendapatkan satu persefahaman di antara apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri dan apa yang diinginkan oleh peringkat kerajaan persekutuan, terutama jadi peringkat kementerian sendiri? Saya sebut awal tadi bahawa dari segi kuasa, hutan inilah hak kerajaan negeri. Dan sudah tentu kerajaan di peringkat persekutuan tidak boleh mengambil alih kuasa berkenaan. Namun sudah tentu di peringkat kerajaan persekutuan kita ada komitmen kita lah, sebagaimana kita persetujui di peringkat antarabangsa. Dan untuk memenuhi komitmen berkenaan dan juga menjaga kelestarian hutan, mengekalkan jumlah kawasan hijau yang tinggi, sudah tu usaha-usaha yang sungguh kita lakukan. Sebab itu dalam memastikan apa yang nak kita capai dan juga menjaga kepentingan kerajaan negeri, yang kita tidak boleh menolak bahawa hutan adalah hasil kerajaan negeri, maka dalam mengimbangi pengekalan hutan yang jumlah besar dan juga memenuhi keperluan kerajaan negeri, maka sudah tentulah dalam keadaan ini kita sentiasa melakukan sesi-sesi yang tertentu. Misalnya saya sebut tadi, jika kita nak mengawal tebangan hutan, sudah tentu kita mesti ada kawalan. Kawalan itu dibuat, jumlah hutan nak ditebang mesti mendapat persetujuan kerajaan negeri, dan ia dipersetujui dalam forum yang diperaku oleh undang-undang dalam majlis tanah negara misalnya, dan sebelum itu kita bawa ke Jabatan Menteri untuk disetujui CTT. Dan sebab itu saya boleh menyebut di sini secara umumnya kerajaan di peringkat persekutuan berpuas hati bahawa kerajaan negeri mematuhi apa yang telah kita persetujui secara bersama. Namun walaupun kita berpuas hati, sudah tentulah komitmen kita mahu supaya jumlah kawasan hutan itu yang nak ditebang dikurangkan, sebagaimana disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri waktu berucap melancarkan dasar ini di sambutan Hari Hutan Antarabangsa. Sudah sampai ketikanya kerajaan negeri, semua pihak beralih daripada kebergantungan hasil hutan kepada sektor lain. Sebab itu ia mengambil masa dan usaha-usaha secara berterusan kita lakukan. Dan setiap apa yang kita putuskan, dia berlandaskan kepada peraturan dan undang-undang yang kita ada. Okey, kita ambil satu panggilan yang dah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang, saya difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Cik Sekawi. Ya, Waalaikumsalam. Macam mana sihat, Wak? Okey, silakan. Dan yang YB, apa sihat? Wak sihat, YB. Okey. Alhamdulillah. Okey, soalan saya yang pertama. Apakah usaha kerajaan persekutuan untuk memastikan keluasan rizal hutan dan hutan simpanan dikekalkan mengikut ketetapan yang telah ditetapkan? Okey. Okey, yang kedua, langkah-langkah oleh kerajaan untuk memelihara kepentingan hutan paya bakau di negara ini. Okey. Minta ahli panel ulas dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi dua soalan. Yang pertama tu mungkin dah pun disentuh sebentar selalu tadi oleh Datuk Seri, tapi yang kedua itu mungkin menariklah tentang langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan sendiri untuk mengekalkan ataupun mengawal hutan paya bakau ini yang mungkin banyak juga terjejas sebenarnya. Jadi mungkin Datuk Seri boleh. Baru-baru ini saya ke Lumut merasmikan program penanaman 100 pokok bakau bandar Lumut. Dan itu satu daripada contoh bagaimana usaha secara berterusan kerajaan melalui Jabatan Perhutanan untuk melaksanakan program-program menanam pokok bakau. Pokok bakau ini kita secara
bersungguh-sungguh mula untuk menanam selepas berlakunya peristiwa tsunami 2004 di mana hampir kebanyakan pantai kita di utara dan juga di pantai barat mengalami kesan daripada bencana tsunami. Dan selepas itu dilihat secara berterusan mulai rancangan Malaysia ke 9, ke 10, ke 11 dan diteruskan dalam rancangan Malaysia ke-12. Kerajaan menyediakan sedikit peruntukan dan juga melaksanakan program-program untuk usaha penanaman hutan bakau ni di kebanyakan ada di Kuala Sepetang, di Taipei. Kita ada di Langkawi dan juga beberapa tempat yang lain. Ini usaha-usaha di samping kita mengekalkan pokok itu juga kita harap ia menjadi benteng kepada ancaman kemusnahan kawasan-kawasan pesisir pantai. Ini juga sebahagian daripada usaha kita untuk menambahkan lagi jumlah pokok-pokok yang ditanam. Dan satu perkara yang baik apabila usaha ini dilakukan, ia juga akhirnya dia menjadi satu kawasan eko pelancongan yang cukup baik. Misalnya kalau kita pergi ke Kuala Sepetang, pergi ke Bandar Lumut. Di Bandar Lumut itu kawasan berhampiran dengan bandar, bakau dekat dengan bandar. Ia akhirnya boleh meningkatkan kegiatan sosioekonomi penduduk dengan pewujudan usahawan-usahawan kecil dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa di samping kita berusaha mengekalkan pokok bakau, kita juga berjaya untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan ekonomi hiliran yang akan diimpak kepada rakyat keseluruhan. Komitmen kerajaan kita terjemahkan melalui penyediaan pertukan dan kita telah pun berjaya untuk meningkatkan jumlah pokok yang angka ni saya tak boleh nak sebut dengan tepat sini, tapi kita dah melebihi dan banyak, tapi kita akan teruskan untuk usaha penanaman pokok bakau di tepi pesisir pantai. Okey, kita kembali semula kepada dasar perhutanan Malaysia ini. Sesuatu yang penting juga lah untuk mendapatkan pandangan Datuk Seri, ini tentang tumpuan apa yang disebut sebagai pengukuhan penguatkuasaan. Ini ekoran daripada berlakunya pencerobohan hutan, berlakunya isu pembalakan tanpa lesen, pengambilan hasil hutan secara haram dan sebagainya. Jadi apakah isu pengukuhan penguatkuasaan ini juga sebenarnya diberi perhatian di dalam dasar perhutanan Malaysia kali ini? Kalau kita lihat sebelum itu, saya mungkin boleh kongsikan sedikit dari segi kalau kita nak lihat elemen-elemen penting yang digariskan dalam dasar perhutanan Malaysia. Sebelum saya sentuh soal yang disebut penguasaan dan sebagainya, kita lihat bahawa ketiga-tiga wilayah meminda dasar perhutanan sedia ada yang dimiliki oleh ketiga-tiga wilayah dengan merujuk kepada kenyataan rasional dan juga objektif yang telah disetujui, yang rundingannya telah pun dibuat sejak tahun 2017 sebelum itu. Antara elemen penting yang kita lihat ditekankan dalam dasar perhutanan Malaysia ini, pertama soal pengurusan hutan secara berkekalan. Satu. Keduanya kita bercakap soal perundangan dan penguatkuasaan disebutkan tadi. Kita juga soal konservasi dan kepelbagaian biologi hutan. Ada juga soal yang berkaitan dengan kesejahteraan dan ekonomi dan industri sebagaimana sebut tadi. Dan juga soal penyelidikan, soal pembangunan, pengkomersialan, soal inovasi. Kita tekankan soal bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan sosial, soal penggunaan teknologi, pengurusan hutan yang cekap, hubungan di peringkat antarabangsa, soal pembangunan sumber manusia. Ini semua elemen-elemen penting yang ditekan dengan jelas dalam dasar perhutanan negara. Soal yang disebutkan tadi, soal berkaitan dengan pencerobohan hutan, pembalakan haram, pembalakan tanpa lesen, pengambilan hasil hutan secara haram. Saya sebut pengambilan hutan secara haram ni kerana dia mengambil secara tidak sah, tebang tanpa lesen dan sebagainya. Ini memang sesuatu yang sangat dipandang serius oleh kerajaan, tentunya oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Kerana soal-soal isu pencerobohan hutan, aktiviti-aktiviti yang disebutkan tadi, pengambilan hutan secara haram ini
sangat serius dan diberikan perhatian serius. Maksudnya saya sebut ini sangat diberi perhatian serius. Maksudnya kementerian tidak mahu perkara ini berlaku sebenarnya. Sebab itu kita membuat penguasaan dengan pelbagai pihak, bukan hanya oleh Jabatan Perhutanan Semasa sahaja, tapi dengan pelbagai agensi lain. Terutama sekali di kawasan-kawasan hotspot, iaitu kawasan-kawasan yang berisiko tinggi berlakunya kes-kes kesalahan hutan. Kadang-kadang orang masuk hutan, dia curi pokok gaharu, dia ambil pokok-pokok lain, atau dia mencuri sumber-sumber biologi kita yang sangat bernilai tinggi. Dan juga kalau kita lihat selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0 ini, maka kita melaksanakan pengukuhan dari segi penggunaan teknologi. Dan kerana itu kita beri tumpuan kepada pengukuhan dan penggunaan teknologi dalam pengusahaan hutan di Malaysia, antaranya melalui pendijitalan, saya nak sebut pendijitalan, digitalization, sumber dan operasi hutan, dan juga pengembangan aplikasi penting yang betul-betul tinggi, berteknologi tinggi, pembangunan pengkalan data, juga teknologi operasional dan sumber hutan. Maknanya kita faham pihak-pihak yang menceroboh mencuri hasil hutan juga menggunakan teknologi tinggi. Oleh kerana itu kita juga mesti meningkatkan kecekapan kita dari segi penggunaan teknologi, peralatan dan sebagainya, untuk membolehkan kita mampu untuk mengawal ini. Dan pemekasaan taktikal dari segi penguasaan, kita kukuhkan prosedur dan pembangunan teknologi bersepadu ini dalam soal mengurus, mengawal dan memantau khazanah hutan. Kita berikan penekanan yang secara khusus. Ia ditekankan melalui dasar-dasar yang kita bina melalui dasar-dasar perhutanan tiga-tiga wilayah ini, dan sudah tentu program-program strategik juga operasi bersepadu. Dalam penguasaan ini kita turut rangka bagi menyokong pelaksanaan dasar ini, bagi mengawal apa juga aktiviti-aktiviti pembalakan tanpa lesen. Kita cegah aktiviti-aktiviti penyelundupan khazanah hutan dan jenayah hentas sepadan, kerana kita tahu bahawa hasil hutan ini banyak yang dibawa keluar. Misal kita ada khazanah besar, kita punya nilai hasil hutan yang sangat tinggi, kita ada pokok hasil hutan yang sangat tinggi, kadang dicuri oleh pihak-pihak luar. Tapi how serious is actually apa ni Datuk Seri, bila kita bercakap tentang mereka yang ialah terlibat dalam jenayah hasil khazanah hutan ini, dari segi kementerian sendirilah, daripada kajian yang dibuat oleh kementerian sendiri, betapa seriusnya isu ini sebenarnya, pencerobohan ini berlaku dan sebagainya? Kita sangat serius untuk memastikan supaya isu-isu ini dapat ditangani dengan baik. Kita tidak nafikan memang berlaku, dan kalau kita lihat dan baca di media sosial dan juga media-media arus perdana, terdapat pelbagai kes-kes yang melibatkan pelbagai pihak. Betul. Dalam soal pencerobohan dan pengambilan secara haram hasil hutan. Kita tidak boleh membiarkan perkara ini terus berlaku, kerana khazanah yang sangat bernilai ini perlu dipelihara, dibangun dan diusahakan dengan baik, betul mengikut undang-undang. Kerana itu kita sentiasa meningkatkan apa juga sama ada dari segi undang-undang dan juga pelaksanaan penguasaan, termasuklah menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak. Banyak hasil-hasil hutan kita bimbang dibawa keluar ke negara luar, dan ia sangat merugikan kita. Sebab itu
komitmen kita sangat tinggi. Kita sentiasa pertingkatkan penguatkuasaan untuk pastikan khazanah ini benar-benar kita jaga dan kita pelihara. Okey, sesuatu yang menarik jugalah. Saya juga ingin dapatkan reaksi daripada kerajaan negeri sendiri. Mungkin ialah mereka menyetujui apa yang bentangkan dalam dasar perhutanan Malaysia ini. Tetapi dari segi kepatuhannya, apakah Datuk Seri yakin bahawa kerajaan negeri akan memberikan full commitment ataupun memberikan kerjasama sepenuhnya dalam usaha untuk menjayakan dasar perhutanan Malaysia kali ini? Saya cukup yakin. Keyakinan itu kita dapat lihat berasaskan komitmen kerajaan negeri sejak daripada awal lagi dasar perhutanan Malaysia tidak dikubal. Kita perhalusi setiap perkara, soal-soal kepentingan kerajaan negeri, soal undang-undang kuasa kerajaan negeri secara begitu teliti, dengan melibatkan pelbagai pihak, mendapat pandangan daripada pakar sebagainya. Ia dibina, dasar ini bukan satu tempoh yang singkat. Saya sebut tadi mulai 2011 lagi. So tentu bila lama tempoh kita bina, kita angkat kepada Jabatan Menteri untuk disetujui, bawa dalam Majlis Tanah Negara yang dihadiri oleh semua ketua-ketua kerajaan negeri, disetujui, maka komitmen itu saya percaya akan diterjemahkan melalui pematuhan oleh semua pihak. Ini yang sangat kita harapkan dan kita berkeyakinan. Waktu kita lancarkan dasar perhutanan Malaysia, ia dihadiri oleh majoriti ketua menteri dan menteri besar negeri, dan sudah tentu kehadiran mereka itu bukti bahawa mereka sangat komited dan bersama-sama beriltizam untuk menjaga khazanah yang sangat bernilai. Tapi ada tak ketua menteri ataupun menteri besar yang menyuarakan bahawa sekiranya kepatuhan kepada dasar perhutanan Malaysia ini diikuti, apakah ianya akan memberi kesan ataupun impak juga dari segi pendapatan dan juga hasil kepada kerajaan negeri? Saya tidak lihat ia akan menjejaskan pendapatan kerajaan negeri melalui pujian dasar ini, kerana kita akan memastikan kepentingan kerajaan negeri sentiasa terpelihara. Yang kita bina dasar ini untuk kita pastikan supaya kita mesti menjaga dan melihara hutan, dalam keadaan sama kita menjaga kepentingan kerajaan negeri. Maknanya kita faham bahawa ini hasil kerajaan negeri, tapi dalam waktu yang sama dasar ini juga menggariskan garis panduan dan peraturan-peraturan yang harus kita sama-sama persetujui untuk pastikan supaya hutan kita jaga, dan waktu sama kita jaga kepentingan dan hasil negeri. Okey, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa tinggal, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang saya harap sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita yang berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, iaitu Menteri Tenaga dan Sumber Asli, yang ada bersama kita di ruang bicara hari ini. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang komited kekal hijau, dan tentunya lah kita masih lagi bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, iaitu Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Baik, Datuk Seri, saya nak beralih kepada apa yang ada di belakang saya inilah, penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok 2021 sehingga 2025. Temanya ialah pokok kita, kehidupan kita. Menarik ni. Jadi mungkin boleh Datuk Seri panjangkan sedikit tentang kempen ini sebenarnya. Kalau kita tengok lambang dua tangan, itu gitu. Lambang rakyat Malaysia yang mengharapkan buminya sentiasa hijau. Pilih itu perpaduan di kalangan rakyat. Ia menunjukkan kesungguhan rakyat Malaysia mahu supaya buminya dilitupi oleh hutan. Kalau kita ingat pada 5 Januari lalu, waktu itu masih lagi PKP begitu ketat, di kediaman resmi yang amat berhormat Perdana Menteri,
Dan ketika itu di Komplek Seri Perdana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun melancarkan kempen penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok mulai 2021 sehingga 2025. Ia sebenarnya selaras dengan keputusan yang telah pun kita buat dalam mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-77 pada September 2020 yang juga difungsikan oleh Perdana Menteri, dihadiri oleh semua ketua-ketua kerajaan negeri, di mana pengumuman telah dibuat untuk melaksanakan program penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok. Ini sebenarnya adalah kesinambungan kepada program yang kita buat dulu, iaitu penanaman 26 juta pokok. Dulu disebut 26 juta pokok, melambangkan rakyat Malaysia ketika itu ada 26 juta. Maknanya seorang rakyat Malaysia satu pokok. Ia berjaya capai. Dan sebab itu kempen 100 juta pokok ialah kesinambungan. Kerana usaha penanam pokok ni mesti kita teruskan. Dan kita sasarkan kempen ini selama 5 tahun. Komitmen kita setiap tahun kita harap kita capai 20 juta pokok. Ini sangat penting dan sebab itu suatu pelancaran kempen ini dia dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan serentak dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan ketua-ketua menteri di seluruh negeri. Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan sudah tentu itu menunjukkan komitmen kerajaan. Dan kita harap kempen ini akan meningkatkan kesedaran di kalangan rakyat secara keseluruhan, kerana harapan pihak kementerian supaya program ini, kalau dahulu program sebelum ini kita laksanakan, dia dilaksanakan inisiatifnya banyak oleh agensi kerajaan. Tetapi sudah tentu melalui kempen ini kita nak harapkan pelibatan orang awam, supaya mereka dengan sendirinya punya rasa cinta kepada pokok dan menanam, supaya kita dapat menambahkan kawasan liputan hijau ini, kawasan hutan, untuk sebagai disebut tadi kesejahteraan kita, kualiti hidup kita. Dan sudah tentu selain kita menanam semangat cintakan negara, cintakan kehijauan melalui program ini, kita harap juga program-program yang dilaksana sudah tentu dapat mewujudkan saling sayang menyayangi antara kita. Alangkah baiknya kalau program-program tanam pokok dilaksanakan melalui program-program melibatkan pelbagai kaum, ya, dengan sendirinya di samping kita menanam dan kita wujudkan cinta kepada pokok dan sayang kepada negara kita. Dan kita harap dilaksanakan di semua lapisan masyarakat. Selepas lebih kurang 2 bulan ianya dilancarkan, respon macam mana Datuk Seri? Saya sangat sebangga apabila kita lancarkan selama 2 bulan sejak tarikh yang saya sebutkan tempoh hari. Kita telah mencatat rekod dari segi jumlah pokok yang ditanam. Melalui data yang kita rekodkan, sebanyak 4,295 juta pokok ditanam, yang melibatkan kawasan seluas 8,770 hektar luas tu. Dan ia juga melibatkan 455 spesies pokok yang kita rekodkan. Saya percaya masih lagi ada ramai yang tak rekodkan dalam app yang kita wujudkan. Ini menunjukkan komitmen dalam keadaan kita masih lagi berhadapan dengan SOP PKP. Jumlah itu dapat kita usahakan, dan saya berkeyakinan kalau kita kembali sebagaimana kehidupan biasa, jumlah itu akan meningkat. Dan saya yakin dengan komitmen kementerian dengan komitmen kerajaan negeri,
melalui Jabatan Perhutanan Negeri dan Jabatan Perhutanan Semula Malaysia yang mengendalikan program ini. Kita berasa yakin bahawa kita akan capai sasaran sebelum tempoh. Sebab itu saya mungkin selepas ini akan laksanakan sebagaimana saranan juga oleh Perdana Menteri untuk menggerakkan selepas ini. Alangkah baiknya kalaulah semua kementerian, semua jabatan, semua agensi kita nak bagi hadiah waktu perasmian bagi pokok. Betul. Nak buat majlis perasmian tanam pokok. So kalau kita lakukan secara bersama, kita akan capai sasaran. Cuma kalau cara nak menyertai, katalah yang berminat nak menyertai program penghijauan Malaysia ini, apa yang perlu mereka lakukan? Kepada siapa? Baik, kita memang menggalakkan rakyat Malaysia untuk menyertai ini, dan kita buat pantauan pelaksanaan kempen ini secara sistematik dan teratur, di mana Kementerian Tenaga dan Sumber Asli telah membangunkan satu aplikasi mudah alih, iaitu Penghijauan Malaysia. Okay. Ada satu aplikasi dan juga laman web khas yang boleh dicapai melalui pautan www.100jutapokok.gov.my. Jadi semua pihak yang telah memuat naik aplikasi ini dan mendaftar sebagai pengguna boleh melihat capaian terkini data tersebut. Jadi untuk menyertai juga kita boleh terlibat dengan apa yang saya sebutkan tadi, dan kalau kita nak terlibat secara langsung, kita boleh menyertai program Penghijauan Malaysia ini dengan memuat naik aplikasi mudah alih yang saya sebutkan tadi, iaitu Penghijauan Malaysia daripada Galeri Mudah Alih Kerajaan Malaysia, GAMA, ataupun Apple App Store, dan juga Google Play Store. Kita ada, mana kita boleh lari situ, dan kalau individu boleh menggunakan aplikasi ini. Tapi kalau agensi kerajaan atau syarikat-syarikat swasta yang ada program-program penanam pokok yang berskala besar, boleh menggunakan laman sesawang yang saya sebutkan tadi. Maknanya penyertaan mudah tanam pokok, app tu dah masuk dan kita boleh terlibat. Saya yakin ramai yang menanam pokok tapi tak menggunakan aplikasi ini. Saya harap sabar tanam, asalkan pokok berbatang, ada ranting, berdaun, itu pokok. Dia ada istilah pokok ni. Jadi terlibat. Jadi bila ramai terlibat, dia akan meningkatkan jumlah ini dan kita capai. Hasrat kita, semua rakyat Malaysia menanam. Kita nak supaya program ini dijayakan secara semula jadi, bukan dibuat melalui program-program, kerana kita tingkat kesedaran rakyat sebenarnya. Saya suka bila Datuk Seri gunakan istilah inginkan rakyat Malaysia supaya menanam pokok. Tapi ada juga golongan tertentu yang suka menebang pokok disebabkan oleh kehendak pembangunan, nak buat perumahan dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat isu ini, nak mengimbangi di antara kehendak pembangunan dengan kehendak untuk menjaga kehijauan pokok di negara kita ini? Sebab itu saya sebutkan tadi, kita tidak dapat nafikan bahawa kepentingan soal pembangunan, soal hasil negeri, itu kita tak boleh nafikan. Namun setiap tebangan yang kita nak lakukan, kita mesti mematuhi peraturan-peraturan yang kita tetapkan. Ini penting. Maknanya tak boleh sesuenanya kita tebang. Kita ada apa yang kita panggil misalnya kawasan-kawasan yang tidak boleh ditebang, kan, kawasan usaha hasil ada. Jadi kita ada pelbagai kategori. Bukan tak boleh tebang, ada. Bukan tak boleh keluar hasil, ada. Tapi ikut peraturan yang kita adakan. Rakyat nakkan pembangunan, betul, itu pasti. Tapi rakyat juga nak perlukan keselesaan, nak hidup dalam keadaan udara yang segar, sistem ekologi kita baik. So tentu pembangunan dilaksana, tapi kita mesti kekalkan
kehijauan kita supaya kita dapat seimbangkan. Betul. Antara keduanya yang semuanya penting kepada rakyat. Serangka-ringkasnya Datuk Seri, sebelum kita berpisah, kita terpaksa berpisah awal kerana katanya ada lagu nak disiarkan ke apa. Tapi ialah harapan Datuk Seri sendirilah sebelum kita berpisah dari udara, Datuk Seri, bila kita cakap tentang Komited Kekal Hijau ini. Silakan. Cuma sebelum saya tutup, saya nak sebut bahawa yang pentingnya ini sejarah bagi negara kita. Apabila kita dapat wujudkan dasar perhutanan Malaysia sejak merdeka, tidak ada lagi dasar ini yang akan melibatkan ketiga-tiga wilayah. Ini komitmen Malaysia untuk terus mengekalkan kawasan hutan dan liputan hijau. Dua perkara yang sangat penting. Sebab itu saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada semua negeri, terutama sekali Sabah dan Sarawak yang telah menghantar wakilnya. Sebab tu kita lancarkan dasar perhutanan ini. Itu daripada Sabah dan juga Sarawak. Ini bukti komitmen mereka, dan ketua-ketua menteri Sabah dan Sarawak juga mengikuti itu melalui secara maya. Dan kepada rakyat Malaysia, boleh melihat apa dasar ini. Ini dasar yang penting kepada kita. Tengok gambar yang ada dalam buku ini yang menunjuk kehijauan, dan sebab itu boleh layari laman web KEXA kita untuk mendapat maklumat ini. Jadi yang penting, mari kita bersama, tiap rakyat Malaysia bukan tanam satu pokok, tanam 2, 3, 4 pokok. Tanamlah di sekeliling rumah kita hijaukan negara kita. Bila hijau, kita hidup dengan selesa. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara Sama-sama. ini. Dan ini bukan kali kedua dan terakhir, Datuk Seri. Lepas ini kita jumpa lagi. Jadi terima kasih kepada anda yang memberi tumpuan bersama kita di ruang bicara ini, dan insya-Allah kita akan terus bersama dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Ketenangan suasana, rimba hijau aman sentiasa milik kita semua, anugerah dari Maha Pencipta. Kicauan burung bersama rimbun menghijau, alunan desir sungai mengalir